Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek kemahiran komunikasi kepengurusan. Tajuk kumpulan kami adalah komunikasi pengurusan di Kolej Politeknik Muara Kuantan. Seterusnya, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Fadilah binti Abdullah, dan seterusnya Yusni binti Yusuf, Nur Syalawati binti Harun, Nur Azaliza binti Adam dan juga Muhammad Amirul bin Saifari. Sekarang saya akan terangkan pengenalan, iaitu yang pertama definisi lah. Pendekatan komunikasi kepengurusan adalah untuk mengawal selia bagi tujuan memudahkan pengurusan operasi organisasi agar lebih teratur, dan ia juga sebenarnya berperanan dalam usaha untuk menghebohkan misi dan juga matlamat organisasi dalam menyalurkan informasi operasi yang merangkumi perihal pelanggan, transaksi vendor dan juga pelanggan. Ini adalah menurut Halaha et al. 2007. Dan sebenarnya kejayaan organisasi adalah bergantung kepada bagaimana penyaluran mesej organisasi disampaikan secara berkesan kepada kumpulan sasaran. Seterusnya saya akan terangkan jenis-jenis komunikasi. Terdapat 2 jenis komunikasi, iaitu komunikasi dalaman dan juga komunikasi luaran. Komunikasi dalaman adalah komunikasi yang berlaku di dalam organisasi, iaitu terdapat 4 kategori, iaitu komunikasi atas ke bawah, komunikasi bawah ke atas, komunikasi lintas saluran dan komunikasi mendatar. Saya terangkan satu persatu. Komunikasi atas ke bawah adalah komunikasi yang melibatkan arahan daripada pihak pengurusan kepada staf bawahan. Contohnya seperti arahan kerja, motivasi dan sebagainya. Manakala komunikasi bawah ke atas adalah komunikasi daripada pekerja kepada majikan. Contohnya maklum balas, penambahbaikan ataupun informasi tugas ataupun mungkin juga keluhan daripada pekerja. Dan komunikasi lintas saluran adalah bermaksud komunikasi yang berlaku antara 2 jabatan yang berbeza. Dan yang terakhir, komunikasi mendatar adalah komunikasi yang berlaku di kalangan pekerja. Dan yang terakhir adalah komunikasi luaran. Komunikasi luaran ini adalah komunikasi yang berlaku antara organisasi dan pihak luar. Contohnya komunikasi kita dengan pelanggan, dengan stakeholder, media, masyarakat, pembekal, kerajaan dan sebagainya. Assalamualaikum. Seterusnya adalah berkenaan dengan konflik dalam organisasi. Menurut Steers, konflik boleh didefinisikan sebagai ketidakmampuan 2 pihak dalam mencapai kejayaan bersama dan dilakukan dengan cara menghalang antara satu sama lain. Konflik yang berlaku juga disebabkan oleh perebutan sumber yang terhad dalam organisasi. Konflik yang berlaku dalam organisasi terbahagi kepada 2, iaitu konflik kerja dan konflik emosi. Konflik kerja disebabkan oleh pertikaian pendapat atau ketidaksefahaman dalam memberikan idea atau pendapat bagi mencapai matlamat organisasi, sementara konflik emosi pula adalah wujudnya perasaan negatif seperti iri hati atau rasa tidak dihargai di kalangan kaki tangan organisasi. Terdapat beberapa punca konflik yang berlaku dalam organisasi, seperti menghalang individu yang lain dalam melaksanakan sesuatu tugasan, mendekati kaki tangan yang berpengaruh dan mencari pengaruh di kalangan rakan sekerja. Masalah kekurangan maklumat yang sering terjadi dalam organisasi juga boleh menimbulkan konflik pada ahli organisasi. Ini disebabkan oleh komunikasi yang lemah di antara satu pihak ke satu pihak yang lain, boleh menjejaskan kualiti kerja sekaligus gagal dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Maklumat yang berbeza di antara satu unit dan jabatan yang lain juga ataupun antara individu dan kumpulan boleh menyebabkan suasana konflik berlaku. Konflik juga boleh wujud disebabkan oleh tanggungjawab dan skop kerja yang diberikan tidak jelas. Terdapat 3 faktor yang dikenal pasti yang menyebabkan berlakunya konflik dalam organisasi, iaitu faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan organisasi dan faktor yang bersifat peribadi. Faktor komunikasi adalah satu punca berlakunya konflik di mana wujudnya kumpulan pekerja yang tidak mahu saling memahami dalam pelbagai hal dan organisasi. Keengganan untuk berbincang dan menyelesaikan masalah yang timbul juga boleh menyebabkan konflik berpanjangan dan menimbulkan masalah dalam urusan kerja. Faktor struktur tugas dan organisasi merupakan faktor
menceritakan konflik di mana sebahagian pekerja dalam organisasi tidak dapat memahami secara mendalam tentang pekerjaan mereka dari segi struktur tugas yang sedia ada, hal pembahagian kerja yang dirasakan tidak sesuai serta prosedur kerja yang tidak difahami. Sementara faktor yang bersifat peribadi pula boleh menyebabkan konflik dalaman yang memberi kesan kepada prestasi kerja dan hubungan baik dengan rakan sekerja dan ketua. Perasaan seperti ira hati, tidak puas hati, berasa diketepikan dan tidak dihargai adalah antara faktor peribadi yang menyebabkan konflik berlaku jika tidak dapat ditangani dengan baik. Seterusnya, saya akan menerangkan model komunikasi pengurusan. Dalam pelaksanaan kerja seharian, kaki tangan KPTM Kuantan menggunakan konsep komunikasi vertikal atau secara menegak. Semasa komunikasi ini berjalan, vertikal bergerak secara menegak iaitu dari atas ke bawah. Antara saluran komunikasi yang boleh digunakan adalah seperti arahan lisan atau bertulis, iaitu dengan menulis laporan, mengadakan mesyuarat, persidangan, membuat surat pemantauan dan sebagainya. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini melibatkan antara pihak atasan dengan pekerja bawahan. Apabila menggunakan komunikasi dari atas ke bawah ini adalah untuk menyampaikan mesej yang berkaitan dengan arahan kerja. Kebiasaannya, mesej yang disampaikan melibatkan pertanyaan, perintah, tujuan dan pengarahan. Ia bertujuan untuk menyampaikan pendapat, mengurangkan ketakutan dan kecurigaan bagi mengelakkan salah faham informasi yang diterima. Melalui komunikasi ke bawah akan memudahkan kaki tangan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan maklumat yang diterima. Saya akan menerangkan berkenaan kemahiran komunikasi pengurusan. Kemahiran komunikasi adalah faktor penting dalam memastikan isu-isu di KPTM Kuantan dapat diatasi. Antaranya adalah kemahiran mencerap. Kemahiran yang penting bagi seorang pemimpin. Terdapat dua jenis pencerapan iaitu pencerapan aktif yang memberi maklum balas terhadap mesej yang diterima semasa mencerap sama ada secara komunikasi lisan atau bukan lisan. Pencerapan yang kedua adalah pencerapan pasif iaitu tidak memberi maklum balas atau berdiam diri tetapi memberi peluang sumber untuk bercakap. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran komunikasi perundingan. Kemahiran komunikasi perundingan ini melibatkan proses komunikasi dalam menyelesaikan konflik yang wujud dalam organisasi. Matlamat perundingan ini adalah menyelesaikan konflik kerana konflik boleh memberi keburukan kepada organisasi. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran komunikasi temuduga pengurusan. Komunikasi interpersonal yang melibatkan sekurang-kurangnya dua individu berinteraksi berdasarkan satu tujuan. Ia bagi menangani konflik kerja atau emosi di organisasi. Temuduga kaunseling boleh dilaksanakan untuk memberi motivasi, sokongan dan menyelesaikan masalah konflik yang berlaku di dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan proses dan strategi komunikasi yang berkaitan dengan Kolej Politek Mara Kuantan. Proses penyelesaian konflik organisasi adalah satu masalah utama di organisasi. Contoh, konflik yang boleh berlaku di antara individu dengan individu yang lain di dalam sesebuah organisasi di dalam hierarki penjawatan yang berbeza, seperti di antara seorang penyela dengan kerani, serta konflik yang berlaku dengan pengurusan di dalam sebuah organisasi. Konflik ini akan membawa kepada keburukan daripada kebaikan. Malah, jika tidak ditangani, ia akan mendatangkan kesan yang lebih buruk. Terdapat 5 gaya pengurusan konflik yang paling efisien, iaitu penyatuan, kelembutan, paksaan, mengelak dan bertolak ansur. Kelima-lima gaya pengurusan ini perlu diguna pakai dalam proses untuk menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Terdapat juga medium komunikasi di dalam organisasi mengikut peredaran zaman. Seperti dahulu, pekerja hanya menggunakan surat atau dokumen lama untuk berhubung.
Maka sekarang aplikasi dalam talian seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Malah dengan medium komunikasi ini, kaki tangan dalam organisasi akan lebih mendapat maklumat dengan cepat dan tepat. Terdapat juga strategi komunikasi, iaitu misi, kaedah dan metrik pengukuran. Ketiga-tiga ini merupakan strategi yang digunakan di dalam sesebuah organisasi. Misi merupakan tujuan atau matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Ianya selaras dengan keperluan dan kehendak yang perlu dipenuhi. Selain itu, kaedah pula merupakan alat atau taktik digunakan untuk mencapai misi yang telah dikenal pasti. Langkah ini melibatkan prinsip, kaedah, model-model yang digunakan serta pendekatan bagi memacu perbincangan. Model organisasi juga digunakan dalam isu komunikasi organisasi. Yang terakhir adalah metrik atau pengukuran. Metrik pengukuran ini merupakan cara bagaimana organisasi mengukur pencapaian terhadap keperluan dan kehendak yang telah ditetapkan di dalam strategi komunikasi perundingan. Metrik pula menerangkan pengukuran objektif bagi mencapai perkembangan organisasi. Untuk mencapai satu matlamat dan hasil yang paling maksimum, strategi komunikasi pengurusan sangatlah penting bagi sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya, kesimpulan daripada tugasan ini. Yang pertama, pengurusan perlu mengenal pasti dan menyelesaikan konflik yang timbul di kalangan pekerja bagi mengelakkan pelbagai masalah yang lebih memudaratkan. Antaranya dengan memberi ruang kepada pekerja untuk terlibat dalam aktiviti perbincangan serta memberi pendapat terhadap sesuatu isu atau konflik. Dengan kaedah ini, pekerja akan lebih berkeyakinan serta dihargai. Seterusnya, pengurusan juga perlu mengamalkan komunikasi yang berkesan, terutamanya apabila melibatkan sebarang keputusan yang dibuat. Proses komunikasi, iaitu komunikasi ke atas, mendatar dan ke bawah, adalah sebahagian daripada aspek asas psikologi yang berkait dengan perlakuan seseorang dalam organisasi. Oleh itu penting untuk organisasi mengenal pasti proses-proses komunikasi yang berkesan dan yang perlu diberi perhatian bagi meningkatkan prestasi kerja, kepuasan kerja dan komitmen pekerja terhadap organisasi. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.